apa tu nak hadir majlis ilmu tu awal-awal tu tempat ustazah macam tu lah kan. Dan dia sebenarnya ustazah kalau tengok pada ada kakak-kakak sini jadual kuliah 5 taklah ustazah. Sebab lepas kelas ini kelas ini, lepas kelas ini kelas ini, lepas kelas ini kelas ini. Faham? Dalam tu pula satu hari satu juz kakak. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Kita sibuk dengan ni. Apa lagi yang kita nak? Dan antara yang Allah ini pilihan yang Allah bagi. Pagi tadi saya tengok Hafizah Musa, Ustazah Hafizah Musa di stesen. Kita nak pergi haji ke umrah ke, syarat dia bukan duit. Kita ada duit tapi sebenarnya Allah jemput kita. Itu sebenarnya. So itulah akhirnya saya nak cakap. Sudahlah tu Ustazah. Alhamdulillah. Saya nak suruh nak ngajak. Okey. Pergi ngopi. So terus start dah ni. Asyik baik tak ceramah 1 jam kan. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tepat jam 2 petang. Okey, walaupun dalam poster 1.45 saya kata dah orang mesti sembahyang dekat rumah dulu ni. Lepas tu baru datang ke Darul Ta'lim. Rupa-rupanya ramai yang berjemaah di sini. Jadi syukur Alhamdulillah. Pohon maaf juga sebab mungkin menjangkakan saya datang awal. Sebab sepatutnya malam tadi saya dah berada di sini. Okay? Tapi keadaan membuatkan saya bergerak 11 pagi tadi. Okay? Sebenarnya kalau 11 pagi tu memang cukup-cukup lah masa. Sempatlah makan tengah hari dulu kononnya. Tapi disebabkan nak keluar rumah tu, bila orang tahu kita dekat rumah, ada je yang menyinggah dan terpanjang cerita. Okay, selamat jalan Ustaz Azwan. Nak jalan ke mana ni? Baru selesai nikah 21 tahun lepas. Baik, mari sama-sama insya-Allah kita mulakan dengan Ummul Kitab. Semoga Fatihah ini insya-Allah sampai kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya yang sentiasa tunduk patuh kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umatnya, mudah-mudahan meniru-niru langkah mereka sehingga kita dimasukkan bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam syurganya Allah dan layak kita mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh insan yang kita sayang, dulunya bersama-sama kita di atas tanah, kini telah mendiami tanah. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa mereka, Allah kabulkan doa-doa kita untuk mereka dengan doa Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allah ampunkan mereka, Allah kasihan akan mereka. InsyaAllah satu hari di kampung akhirat tempat bertemunya kita dengan mereka hanyalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي زدني علما وارزقني فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua? Ada yang tak dapat kerusi ke? Dia kena... Saya teringat di Temerloh, di tempatnya Ustazah Ainun Mardiyah. Mereka di tingkat atas. Di tingkat atas. Lepas tu, kursi tak cukup. Jadi ketika dia mengarahkan staf untuk turun ambil kerusi naik ke atas, saya mengarahkan jemaah KL yang tak sakit lutut duduk atas lantai.
Jadi Masya Allah dah berlaku 2 mazhab. Kan Ustazah Ainun suruh anak murid dia pergi main angkat kerusi. Tiba-tiba sampai kerusi semua dah duduk bersandar-sandar dekat atas lantai. Jadi saya kata susah kan pelbagai mazhab ni maksudnya. Kan. Jadi orang pakat pening nak ikut. Dah Ustazah Ainun dengan Ustazah Zai dah duduk depan. Maka dia pula bertelagah. Tak apa Kak Long, bagi dia duduk atas kerusi tetamu ni. Tak apa kami mengalah. Dah tak start ceramah kan. Duduk tak apa lagu tu lah. Jadi di dinding hijau ni pula, hijau saja, tak ada putih. Jadi, Masya Allah, tabarakallah, kita meraihkan kawan-kawan kita yang baru sampai juga. Masya Allah, mudah-mudahan Allah redha pada kita. Betul lah kata Bro Nasir tadi. Apabila kita memilih untuk berada di jalan-jalan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah memilih kita untuk dicurahkan rahmat kasih-Nya. Apa lagi yang kita harapkan di dunia ini, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, selain redanya Allah. Punya seluruh dunia dan seisinya. Tapi kita tak punya reda Allah pun hidup kita pasti susah. Itulah dia keberkatan yang kita dambakan. Jadi mudah-mudahan bila kita semakin faham agama, saya terangguk-angguk bila katanya ibu-ibu ni pagi tadi dah majlis ilmu. Sana sini, lompat sana sini untuk majlis ilmu. Tak kira yang hadir, yang online lagi. Kan nak merebut pula kumpulan-kumpulan WhatsApp. Kau dah habis ke belum 1 juzuk hari ni? Kau dah selawat 1000 kali ke belum? Kau dah istighfar 1000 kali ke belum? Aduh, pitam nak ikut semua Ustazah. Tapi yang lebih kita nak pitam mendengar, ada orang boleh habis semua silibus itu. Masya Allah, tabarakallah. Bahkan semalam saya jumpa seorang hamba Allah, Ustazah, saya malu sangat jumpa seorang makcik ni kat surau. Dia kata setiap malam dia tak pernah tinggal solat tasbih. Setelah masa PKP dia belajar daripada dalam buku, dari lisan ke tulisan. Ketika PKP awal, Ustazah memulakan grup Facebook Demi Ummah Kerana Allah setiap hari daripada PKP hari pertama. Kemudian sampai ke 50 siri kuliah, maknanya 50 hari. Saya tengok ramai ibu-ibu yang mencatat di ruang komen tu. Kan jadi saya kata Masya Allah, tabarakallah, ruginya lah kalau ibu-ibu ni tidak diambil nota-notanya untuk saya bukukan. Lepas tu bila kita serius dengan dia, tak boleh lah Ustazah, cik bukan pandai menulis. Hantar je nota kat Ustazah, tahulah Ustazah nak edit macam mana. Sebab nota mereka tu perfect. Ya, apa yang Ustazah cakap mereka boleh tulis kembali. Maknanya bukan sekali dengar. Kalau dia rasa macam tertinggal, apa tadi Ustazah sambung, aku terlelap ni. Dia dengar balik kuliah. Bahkan mereka cerita ada yang ulang sampai 3-4 kali kuliah yang sama. Jadi tak peliklah mereka boleh faham, boleh mencatat nota sebiji macam yang Ustazah sebut. Jadi kata-kata ni boleh hilang, tulisan tak boleh hilang bila kita dah rekodkan, kita dah karangkan, kita dah terbitkan, cetakkan. Maka orang yang menulis walaupun setelah matinya dia masih mampu memberi nasihat. Kerana dia dalam kubur dah, tapi tulisannya masih melekat di atas kertas dan ada orang-orang bahkan generasi bila pun membaca tulisan tersebut. Jadi subhanallah, yang saya bawa nanti, tiba-tiba terpromo awal pula. Macam mana promo awal Sebab nak cerita pasal solat tasbih tadi, dalam tu ada yang saya sharekan tentang solat tasbih yang ditulis oleh sahabat kita Datin Zan Aizan, kan? Dia ringkaskan penulisan dan orang baca boleh faham. Jadi respon daripada itu, senang sebenarnya Ustazah solat tasbih ni. Dan saya yang merasa malu, samalah macam kakak yang cakap semalam tu. Dia kata dia boleh buat solat tasbih setiap malam dan saya ni cubalah tiru Ustazah. Tiba-tiba belum habis lagi dah Allahu Akbar, subuh. Macam mana makcik tu boleh habis sedangkan aku ni tak pernah sempat. Rupanya bila tanya makcik tu bangun 2:30 pagi setiap malam. Kau rasa? Orang Ipoh faham ke tak faham bila Ustaz cakap 2:30 pagi, pukul berapa dia tidur ni? Takkan lepas maghrib dah tidur dah. Kita ni ada banyak kerja lain lagi. Yang muda-muda nak balik, anak balik tuition kita yang jemput kan. Suaminya balik isyak, kopi lagi kan. Sahabat-sahabat kita juga kan, alasan-alasan kita. Tapi dia boleh buat. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan kita menunduk dalam hal akhirat, tapi mendongaklah. Kita selalu pandang, ya Allah macam mana makcik tu boleh buat. Kan subhanallah, kalau dalam solat tasbih sahaja kiraan tasbihnya sudah 300 tasbih, apatah lagi di luar tasbih. Sedangkan bergegar arasy Allah Subhanahu Wa Taala apabila mendengar satu kalimah subhanallah. Belum alhamdulillah, belum wala ilaha illallah, Allahu Akbar, menghimpunkan tasbih, menghimpunkan tahmid,
menghimpunkan tahlil, menghimpunkan takbir sekaligus. Tapi bila kita sebut tahlil, jenuh lah nak baca panjang satu buku tu. Bukan, itu maksud tahlil. Kan kita la ilaha illallah, menafikan bahawa tiada Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Ini aktikat kita, akidah kita. Jadi muslimat dirahmati Allah, betul lah sangat Tuhan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Sebenarnya jalannya tu ada dah. Kita je nak melencong. Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah? Maka cuba kita akui kenapa kita memilih berada dalam majlis ilmu waktu-waktu perdana begini. Kan sebab nak tunggu Ustazah datang tak tahu bila. Saya bila dah tak jadi malam tadi tu, saya mengharap juga macam Ustazah kita tukar buat kuliah duha Sebab saya dah freekan masa pagi tu. Pagi Khamis tu lepas salat azan, saya dah memang tak ada di KL. Jadi saya tak ambil kuliah duha di sana. Jadi pagi tadi saya free lah. Dan saya dah lama tak free daripada Ramadan hari tu. Tak ada satu hari duha saya yang free, semua keluar. Termasuklah musafir dan sebagainya. Jadi saya tadi leka di rumah dengan macam-macam yang saya nak siapkan. Kan tiba-tiba bang kita nak gerak pukul berapa ni? Terpulang saya nak gerak pukul berapa, nak gerak pukul berapa. Elok nak keluar, orang pula datang rumah kan. Jadi selalu kita macam tu, Masya Allah. Kalaulah tahu macam ni, tu yang Nabi tak bagi berkalau-kalau lah. Semalam juga kita berangkat supaya kita tak ada gangguan-gangguan. Tapi syukurlah banyak kerja-kerja rumah kita yang selesai. Jadi sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, pilihan atas kita. Di hari ni saya pandang berkali-kali poster tu. Kita ada tajuk tak dalam poster tu? Tak ada kan? Dia tulis kuliah duha khas. Saya kata yes, tak ada tajuk. Macam tu. Sebab kadang-kadang bila dia bagi tajuk tu, kita kena lebih study sikit. Jadi berkebetulan dalam kereta tadi ada buku ni hadiah daripada orang Ipoh ni. Saya tak tahu. Kak Salha dekat sini ke? Masya Allah. Buku ni hadiah daripada orang Ipoh. Bila dapat hadiah ni kadang-kadang sahabat saya rahmati Allah, saya pun baru nak belik-belik kan masa saya bawa pergi Mekah baru ni. Masya Allah, saya terkesan dengan satu tajuk, 7 tanda hati sudah mati. Okay, kita ambil tajuk ni. 7 tanda hati sudah mati. Kenapa saya suka ambil? Satu, sebab ada banyak ayat Quran. Saya seronok bila kita bertemu, jarang-jarang saya lebih suka membacakan ayat Quran kerana dengan ayat Quran ni Ustazah tak ada masa untuk kelentong atau melencong. Okay? Sebab kita jarang jumpa kan. Kalau cerita-cerita yang lain tu insya-Allah guru-guru kita yang mulia, ramai yang boleh bercerita. Ustazah yang jarang-jarang datang ni bukan guru yang sebenar, ibu-ibu dirahmati Allah. Sebab tujuan saya datang ni dah lama tak jumpa untuk mencantum ukhuwah fillah. Mempereratkan lagi. Tapi guru-guru kita yang setiap Selasa mengajar kitab sekian. Setiap kuliah maghrib di surau rumah kita. Mengajar kitab sekian. Tolonglah datangi. Sebab itulah guru sebenar kita. Saya selalu sebut di mana-mana. Sekarang ni saya senyum bila Bro Nasir kata tak tahulah dia orang ni datang awal tujuan nak jumpa ustazah ke apa kan. Saya sedar dah lama orang lelaki kan. Sebab maknanya dia tahu orang perempuan ni, orang buat majlis ilmu, ustaz datang tiap-tiap hari tak nak main ustazah. Ustazah yang jarang-jarang datang ni juga dia nak main. Kan ustaz masuk tadi, ustaz kata apa? Ni kalau kita datang dengan bas jenuh tak ada tempat parking bas. Banyaknya kereta kat depan ni. Padahal dulu saya datang satu bas daripada KL, lengang kat depan ni. Lengang. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, tapi masa tu meja menghadap ke sana kan? Memang ditukar. Sebab diluaskan lagi. Subhanallah. Oh dulu satu rumah, sekarang 2 rumah. Masya Allah, tabarakallah. Inilah dakwah yang hebat. Okay? Masya Allah. Sekejap saya... Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, nampak sangat usaha yang dilakukan oleh saudara kita ni untuk meramaikan majlis ilmu dengan muslimat sekitar khususnya. Boleh Ustazah tahu siapa yang paling jauh datang? Perjalanan lebih 1 jam. Boleh angkat tangan? Perjalanan lebih 1 jam. Atau 2 jam. Angkat tangan. Jangan malu-malu miau. Siapa? Perjalanan lebih 1 jam. Bukan. 45 minit. 1 jam lebih kurang. Daripada mana? Parit? Parit Perak lah kan? Alhamdulillah. Siapakah namanya? Masya Allah. Okay, Alhamdulillah boleh datang. Masya Allah.
Baik, sekejap lagi nanti kita bersalam-salaman. Okey. Kita ambil 7 tanda hati sudah mati. Ini kalau kita belajar secara psikologinya, tak seronok kita belajar benda-benda yang negatif. Kita tak nak matikan hati kita. Kita nak hidupkan hati kita. Tapi sebab tu mereka selalu menasihatkan kita, jangan biasakan kalimah jangan dengan anak-anak. Jangan main tepi longkang tu. Kan? Dia kurang menggalakkan. Jadi lebih baik, meh kita main dekat depan rumah ni. Ni selamat sikit. Kan supaya mereka terbiasa dengan apa yang mesti dibuat. Sebab kadang-kadang sifat manusia yang suka melawan ni, yang jangan itulah yang dia buat. Faham ya? Yang jangan itulah yang dia buat. Saya teringat lagi kecil-kecil kan, mak saya bukannya banyak sangat duit, sahabat-sahabat rahmati Allah. Kadang ikan tu kongsi-kongsi. Kan ada pula seorang perangai abang saya ni kan, dia nampak atas meja bawah tudung saji, dia tak ingat orang lain dah, dia makan semua habis. Jadi dia kata, makan, perhabis tak payah ingat orang lain. Memang dia perhabis sungguh. Tapi kalau mak saya kata, makan, dia, makan, nanti dia tak jadi makan. Tapi kalau mak saya kata, jangan, abang kau kan tak makan lagi, masa itulah dia habiskan. Okay, jadi sahabat-sahabat rahmati Allah, jangan benda yang Allah sebut dalam Quran banyak, tapi orang suka buat. Okay, dilarang, tapi nafsu kita nak melawan ni. Iblis bukan tak tahu apa yang Allah ajarkan kepada kita umat Islam ni. Oh, yang ni Tuhan dia tak bagi. Hanya orang yang kuat yang betul-betul tak buat larangan tersebut. Tetapi orang yang kuat, sahabat-sahabat, no, Allah tak suka benda ni. Walaupun nafsu aku suka, Masya Allah, semoga ditinggikan darjat oleh Allah apabila sanggup merendahkan diri duduk atas lantai. Jadi bila dengar doa macam ni, semua yang atas kursi nak turun bawah. Allahumma salli ala Muhammad. Lebih bagus duduk belah depan ni, Kak. Duduk depan. Duduk atas pentas lagi bagus. Atas pentas ni. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi semoga bukan kita. Bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk kita buat, kita ajak hati kita, sebab tu pentingnya tadabbur Quran untuk kita tahu apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang. Kita nikmat membaca Al-Quran. Rumah yang tak dibacakan Al-Quran seperti kuburan. Sebab tu Nabi SAW pesan, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, dan terbalik pula kuburan kamu jadikan seperti rumah. Kan ada orang Melayu yang dia pergi ziarah kubur setahun sekali, tu je lah dia baca Yasin. Balik rumah dia tak mengaji. Bahkan dia upah anak-anak tahfiz, habiskan 30 juzuk atas kubur mak saya. Seorang dapat sampul RM100. Tu kerja Ustaz Azwar dulu masa mengaji kat Perlis. Best orang hafal Quran. Kalau kena ada orang kaya-kaya mati, kami dapat satu sampul RM100. Sabar je lah sahabat-sahabat rahmat Allah. Rupanya bukan ikhlas mana Budak-budak dapat duit, tak pernah dapat RM100. Allahu Akbar. Ada ke mereka suruh kami ngaji? Panggil 30 orang, seorang satu juzuk, dapatlah RM100 sedalam sampul. Tu kerja abang dulu. Tak ada lah, dia kata. Tapi macam itulah orang kaya. Sebenarnya yang ditunggu oleh si ahli kubur tu adalah bacaan daripada anaknya sendiri. Sama juga macam kita bukakan kaset. Boleh ke Ustazah orang dulu-dulu kematian buka 24 jam. Sebenarnya anak-anak soleh-solehah ni bergilir-gilir membaca Quran sampai khatam. Contoh kalau kematian tu di malam hari, memang tak boleh panggil orang kampung urus jenazah. Start dah Abang Long baca juzuk pertama. Ngantuk dah aku ni, hampir ambil wuduk. Kan ambil wuduk. Kemudian sambung juzuk kedua. Sambung sampai nak ke bumi besok. Kadang sampai 2-3 kali khatam. Anak menantu cucu berkumpul. Tapi kalau orang tak ada kelebihan, ada yang baca Quran boleh, ada yang merangkak-rangkak, ada yang tak boleh langsung baca Quran. Mana mungkin boleh bergilir membaca Al-Quran macam tu? Jadi apa guna kita bayarkan orang lain, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tapi kita sendiri tak baca. Sama di Malaysia, kita buat majlis-majlis tahlil, kita jemput orang 100-200 orang. Tapi tuan rumah, anak-anak si arwah ni sibuk dengan benda lain. Duk ngumpat hang mai dengan siapa? Bekas laki hang pun datang sekali ke tiba kan sahabat. Padahal kita yang disuruh mengaji. Jadi Masya Allah, sebab tu kadang-kadang bila kita ada duit sikit, kenapa kita tak memilih untuk rewang-rewang? Kenapa kita terus sap saja makanan sampai kita pun turut baca doa sama, tapi kena kecam pula orang sekarang ni semua pemalas nak masak, kan? Ini sebab kita nak elakkan daripada orang ngaji tiba-tiba kita tak ngaji. Kan muslimat dirahmati Allah. Jadi kena ambil tahu. Jadi jangan sampai kita ini termasuk golongan orang-orang yang mati hatinya sangat rugi. Maka tujuan kita mengaji 7 tanda hati sudah mati, semoga bukan kita.
Untuk apa ya? Muslimat dirahmati Allah, semoga bukan kita. Untuk ketujuh-tujuh perkara ni mudah-mudahan sempatlah kita habiskan. Pertama, okay. Are you ready? Kan yang dah bismikallahumma ahya wa amut. Baik, berani meninggalkan solat yang pertama. Kalau pandang wajah-wajah solehah ni tak ada lah lagi yang tinggalkan solat. Cuma yang bertanya-tanya, dulu acik tak sembahyang ustazah. Semalam saya jumpa seorang hamba Allah. Hari ni kalau tengok super solehah di usianya yang dah hampir 70 tahun. Tapi rupanya semalam pengaduannya pada ustazah, menangis dia. Macam mana ya ustazah, dulu kita sibuk kerja bendang, tak fikir sebenarnya bab-bab sembahyang ni. Kadang asar sembahyang, zuhur memang tak sembahyang, balik penat, maghrib tak sembahyang, isyak tak pukul berapa. Subuh sembahyang hari ni, besok subuh tak sembahyang pula. Kan tak pernah cukup 5 waktu. Jadi macam mana ustazah, ada ustaz kata acik tak boleh nak sembahyang sunat selagi tak qada semua. Saya kata acik tulis ke berapa waktu solat yang ditinggalkan dalam buku 55 dulu. Tak adalah pula ustazah, masa tu memang buat tak kisah je. Sahabat-sahabat, kalau kita ingat perfect zuhur, total 400 kali zuhur tinggal. Subuh total tinggal 200 kali subuh. Kan senang kita qada. Tapi disebabkan kita tak tahu sahabat-sahabat, dan ketika itu kita sangat alpas, sangat leka, bahkan kita jahil saat itu, maka bertaubatlah kamu. Bertaubatlah kamu, sebab yang paling teruk di sisi Allah, dia tahu benda tu dosa, tapi dia sengaja tinggalkan perkara yang baik dan dia merasa lazat dengan dosa tersebut. Semoga ketika itu makcik bukan merasa lazat dengan dosa. Seorang-seorang ustazah, suami meninggal, anak kecil-kecil lagi, kita lah yang duk buat kerja bendang sana sini, rasa semua tak sempat. Balik dah penat, Allahu Akbar. Jangan tak solat sunat. Maka solat sunat yang paling aula bagi dia adalah solat taubat. Dan ada kesempatan, sahabat-sahabat rahmati Allah, sebab pendapat yang mengatakan qada ada. Pendapat yang mengatakan tak perlu qada. Kenapa pendapat mengatakan tak perlu qada? Sebab kata Imam Syafi'i, orang yang boleh qada solatnya hanya yang betul-betul terlupa dan tertidur. Barulah boleh layak qada solat. Kalau sengaja tinggal, dek jahil, dek tak tahu, dek tak sempat, itu kamu qada pun macam curah air ke daun keladi. Jadi yang mana saya nak ikut ustazah? Acik lah yang buat keputusan pada diri acik. Tak payah cerita ke orang. Akulah tu dulu tak solat, akulah tu dulu solat tak cukup. Mengadu kepada Allah. Kita nak menuju ke zaman titik akhir kita semakin dekat. Bukan semakin panjang. Jadi hari ni Allah bagi hidup terus nak solat zuhur. Sebab tu saya jumpa seorang hamba Allah ni solat zuhur. Kemudian dia akan zuhur lagi. Solat asar, asar lagi. Maghrib, maghrib lagi. Saya kata, Allah larat lutut makcik ni. Tapi dia buat sahabat-sahabat. Ya Allah, aku bersaksi bahawa dia ni sungguh-sungguh menyesali apa yang dah dibuat dulu. Tapi nasihat saya jangan buat ketika di masjid lah. Solat asar kat masjid, tiba-tiba dia asar lagi. Itulah, suruh mengaji, tak nak mengaji. Mana ada solat sunat lepas asar? Kan orang ni terhenti nak kecam je. Padahal dia qada solat. Qada solat lepas waktu yang haram solat antara lepas asar dengan lepas subuh pun boleh qada solat. Ada juga orang yang jadi batu api, bukan batu api lah sebenarnya pendapat yang tak perlu qada sebab ketika engkau buat tinggalkan benda tu dulu engkau jahil. Kan kau bukan sengaja, engkau memang tak tahu ketika itu. Engkau rasa cukuplah 2 waktu solat, cukup dah. Yang penting aku solat. Hatta sampai hari ini ada orang yang penting sehari saya solat sudahlah. Saya pergi Turki 2 bas bawa jemaah lama dah sebelum Covid. Tour guide kami tu semua Muslim, 2 orang Muslim. Tapi dia pelik, kenapa sekejap-sekejap kena berhenti sembahyang? Saya kata tak adalah sekejap-sekejap, kita ni kan jamak. Subuh dah dekat hotel tadi, nanti singgah untuk zuhur atau asar. Lepas tu maghrib isyak biasanya balik kat hotel. Jadi dia kata grup ni tak sama dengan grup lain. Jap-jap suruh berhenti masjid sembahyang. Kita pun sembahyang juga. Tapi cukuplah hari Jumaat sekali. Dia kata, pening aku dah dia ni. Jadi dia kata sembahyang tu cukup hari Jumaat sekali. Sahabat rahmat Allah. Memang banyak mereka yang berpandangan begitu. Tapi Islam juga. Jadi kami singgah sembahyang ni dia duduk main handphone. Kan sebab bagi dia tak payah. Yang penting hati kita baik. Ramai juga kelompok macam ni kat Malaysia ni. Kan sembahyang 1 hari sekali cukup. Kira baiklah saya daripada orang Turki tu ustazah dia kata. Sabar je lah muslimat dirahmati Allah. Mujur Allah tak beri 50 waktu seperti mana Isra' Mi'raj dulu.
Bayangkan, Masya Allah, baiknya Allah melalui lisan Nabi SAW yang mulia mendengar nasihat para Rasul yang terdahulu. Yang mereka lebih tahu, umat kami dulu lebih besar-besar. Wahai Muhammad, ya Rasulullah, kenapa tak minta diskaun dengan Allah? Bayangkan kalau 50 waktu. Ustazah Zain nak datang pukul 1.45. Memang taklah, ini baru solat yang ke-39. Macam mana nak solat 40? Mana sempat? Dia cakap tu dah lama. Kan muslimat dirahmati Allah. Tak adalah kita pergi bekerja program lain. Kerja sembahyang saja. Yang 5 ni pun banyak sangat orang cengkilat. Orang Ipoh faham ke cengkilat tu apa? Okay? Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya bacakan. Orang yang berani meninggalkan solat adalah confirm tanda hati sudah mati. Biasa kita bertemu di keliling kita mungkin orang yang berani-berani tinggalkan solat. Terkadang ibu, dia itu adalah anak kita sendiri atau pasangan hidup kita sendiri. Ibu jangan pernah berhenti mendoakan dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Doa ibu diangkat oleh Allah, sangat mustajab dengan keikhlasan seorang ibu yang mengandungkan dengan susah payah, melahirkan, menyediakan air susunya, sahabat-sahabat, untuk menjadi darah daging sang anak. Kemudian korbankan waktu tidur kita, waktu rehat kita untuk membesarkan anak. Hilang sakit bila tengok mata anak, mulut anak tersenyum kepada kita. Tapi bila anak sudah mula bertingkah, kurang ajar dengan kita bahasanya, itu sebenarnya jauh lebih sakit daripada parut dan darah yang saat kita melahirkan dia. Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah? Maka cukuplah anak saya taat perintah Allah, tak tinggal sembahyang, itu pun dah menjadi penyejuk hati saya, ustazah. Maka tolong jangan henti berdoa. Kalau jumpa orang-orang saleh, ustaz, ustazah, tolong doakan anak-anak saya. Tak payah cerita yang nombor 3 tu memang degil ustazah, tak bapak dia bagi makan apa. Jangan macam tu. Saya tak pasal-pasal scrolling Facebook yang nombor 3 yang mana. Oh, laki rupanya. Budak laki memang pemalas macam ni. Jangan. Muslimat dirahmati Allah, cukup doakan semua anak-anak saya. Sebab orang tu tak perlu tahu pun apa hajat kita. Cukup Allah tahu dan kita minta doa secara umum supaya aib dalam rumah tangga kita tidak terkeluar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ibu dalam sujud kita seru nama dia. Ibaratnya kita bercakap. Dia duduk belajar kat London tu, dia duduk kat KL tu, tak tahu dia sembahyang ke tidak sebelum tidur isyak malam tadi. Tapi dalam tahajud kita seru. Ya Allah, dalam 5 orang ni yang tu memang lihat sikit sembahyang. Tolong lembutkan hatinya. Ya Allah, minta. Mungkin sampai kita mati, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia belum lekat solat. Tapi percayalah sahabat-sahabat dirahmati Allah, ibu-ibu, nanti akan tiba satu saat yang dia rindu, dia kehilangan doa kita. Dan baru Allah buka hijab yang menabiri hati dia. Dia rasa macam nak solat pada usia tuanya. Dan ramai di kalangan kita yang dulu tak solat. Tapi sekarang kalau tak solat rasa tak lengkap hidup. Tahniah. Maka hati kita semakin hidup. Sahabat-sahabat rahmati Allah. Maka minta merayu dengan Allah. Campakkan nur iman, hidayah. Jangan sampai zuriat keturunanku tak sembahyang, ya Allah. Ini yang doanya Nabi Ibrahim AS. Minta muqimas salah. Sentiasa mendirikan solat zuriat keturunannya. Itu pertama. Kedua, sahabat-sahabat dirahmati Allah, merasa tenang walaupun setiap hari melakukan dosa. Itu pelik dah. Kena balik pada tajuk. Tajuknya 7 tanda hati sudah mati. Jadi bila Ustazah sebut yang kedua, merasa tenang walaupun setiap hari melakukan dosa. Orang beriman apabila dia buat dosa, rasa macam gunung besar nak hempap dia. Takut. Macam orang duduk berkampung, apa orang kata? Kalau takut dilanda badai, jangan berumah di tepi pantai. Kan sahabat-sahabat rahmat Allah. Jadi setiap kali bunyi ombak, dia dah berdebar dulu. Dia dah rasa nak pindah dulu. Kan cari penyakit, siapa suruh buat rumah tepi pantai? Maksud, kalau dia tahu benda yang dia buat tu adalah dosa, dia seperti nampak gunung yang dekat dengan dia runtuh hempap dia dah. Dia resah, gelisah. Berasa bertuahlah kalau kita punya rasa yang begitu. Ya Allah, malam tadi boleh aku tak sembahyang, terlelap bangun-bangun subuh dah, ya Allah, aku terhutang isyak dengan kau. Sehari ni tak tenang.
Kita tak cakap dekat orang kita tak sembahyang syak malam tadi. Tapi sehari ni nak buat kerja apa tak jadi. Selagi kita tak istighfar banyak. Selagi tak lepas duha nanti sambung dengan solat taubat. Ingat solat taubat boleh buat bila-bila masa. Bukan tengah malam saja. Kemudian kenapa tak tenang lagi ni? Ya Allah, aku nak masuk duit lebih sikit dalam tabung masjid. Selalu RM1, hari ni nak masuk RM10. Mudah-mudahan memberi ketenangan padaku. Kenapa Cik tak tenang ni? Sebab buat dosa malam tadi. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang yang mati hatinya dalam buat dosa dia lagi seronok. Dalam buat dosa dia lagi tenang. Jadi sebenarnya nak scan hati ni tak perlu suruh ustaz-ustazah, suami, isteri kita. Tak suruh, tak payah tanya anak-anak kita. Korang rasa mama ni sejak balik haji ni okey ke KO? Tak payah tanya sahabat. Kita sendiri kan, Tuhan. Semalam aku buat satu dosa besar, tapi aku tak rasa bersalah pun. Hidup aku makin macam seronok pagi ni. Itu tanda hati mati. Tapi kalau kita rasa saat-saat nak menangis, rasa ya Allah, mujurlah Engkau tak matikan aku semalam. Ya Allah, saat aku tinggalkan sembahyang isyak aku, ya Allah. Macam gunung nak hempap dia, ini lambang hati orang beriman. Resah kalau terjebak dengan dosa. Faham ya? Sebab orang yang tidak beriman, apabila dia melakukan dosa, hanya seperti lalat singgah kat hidung. Tepis je lah, saat dia lari lah. Kan tak rasa berat pun benda tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini kata Nabi SAW. Jadi dua perkara dah. Pertama, syukur aku tak macam dulu dah. Sembahyang aku tak pernah tinggal. Moga-moga ya Allah, Engkau tidak tutup hati aku ya Allah. Engkau cerahkan, Engkau terangkan hati aku ya Allah. Kalaulah aku mati dengan hati macam ni, qalbun salim, husnul khatimah aku ya Allah. Ni kita nak scan hati kita sendiri ya sahabat. Bukan kita nak gelapkan hati. Tujuan kita belajar hari ni. Kedua, bagaimana kita dengan dosa-dosa tadi. Sebab tu kata Allah dalam surah Al-Mutaffifin ayat 4. Ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya segala dosa yang selalu mereka lakukan telah menutup hati mereka. Okay, sahabat-sahabat, yang pasal apa dia boleh ringan solat tasbih tiap malam tu Ustazah, tak rasa letih ke? Yang bersolat tu bukan jasadnya yang dah semakin tak larat, semakin uzur. Tapi adalah hatinya yang semakin taat dan kuat. Betul muslimat dirahmati Allah. Sebab tu ada orang gagah jogging keliling padang 8 kali pusingan. Cycling sampai 8 km. Angkat berat 80 kg, 800 kg boleh. Angkat sejadah tak sampai 800 gram pun tak larat. Sahabat rahmati Allah kan. Kau dah sembahyang ke belum? Tak larat nak sembahyang. Pelik. Lari keliling padang 8 pusingan. Larat pula sahabat. Sebenarnya di mana? Sebab hatinya lemah. Tak kuat. Jadi kita selalu minta dengan Allah. Jangan kau tutup hati aku ya Allah. Sebab orang yang ditutup hatinya oleh Allah, itulah kesan. Dia buat dosa. Tapi dia merasa tenang. Ustazah, dia tu tak takut dosa ke? Pakai ketak-ketak, tak tutup aurat macam tu. Isi gelilah tengok. Akak boleh geli sejuta kali. Dia happy je. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Kenapa dia tak pergi sembahyang jemaah Ustazah? Rumah dia kat tangga surau je. Orang yang jauh-jauh boleh datang. Jawapannya dia senang dan tenang melakukan dosa. Semoga bukan kita. Tapi jangan buat dosa dengan kecam, mengeji, mencaci orang sebegini. Sebab nak beri hidayah bukan kerja kita, kerja Allah. Kesianlah dia ya Allah, dia jiran aku yang tiap petang hantar kuih dekat rumah aku. Tapi kenapa surau dia tak pernah datang ya Allah. Tolonglah lembutkan hatinya ya Allah. Aku tak tahu dah nak cakap macam mana lagi dah ya Allah. Tak pernah nampak muka kat surau. Padahal rumah paling dekat dengan surau. Lembutkan hati dia ya Allah. Tunjukkan jalan ke surau ya Allah. Sebab kadang memang dia tak nampak surau tu. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Ni yang kita nak sayang saudara kita dengan doa dan kasih sayang. Tapi kalau kita jumpa orang tu, jiran tu memanglah baik, selalu hantar kuih kat rumah kita. Tapi surau tak pernah pergi. Rasanya tu Yahudi punya keturunan tu. Kita yang konon buat pahala qabliyah, ba'diyah tak tinggal ni, tiba-tiba tambah dosa sebab kita membawang orang yang tak buat tu. Sedangkan mungkin kat rumah dia tak tinggal sembahyang dia. Dia sembahyang juga kan, walaupun dia tak dapat 27 darjat. Tak nampak di mata kita dalam keramaian. Kita yang himpun pahala jadi kosong. Sebab nanti dia boleh klaim pada Allah,
Tolong pindahkan akaun pahala dia masuk kepada aku, ya Allah. Yang aku punya ni tak cukup lagi nak cover ni. Hang pindahkan dosa yang hang dah buat tu, pi pindah dekat akaun dia pula. Boleh jadi muflis di akhirat. Na'udzubillah min zalik. Ajarkan hati. Jangan mudah nampak salah orang, tapi salah kita kerana tidak mengasihi dia sebagai umat Nabi SAW. Kasih tu bukan buat silap begini. Kita nampak dia hantar kuih, tak apa. Kau tak apa, kau boleh ke syurga dengan hantar kuih rumahku. Tak sembahyang pun tak apa. Ni lagi teruk punya manusia. Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab dia untung berjiran dengan kawan ni. Tak payah beli kuih dah tiap-tiap petang. Kan dia hantar kuih. Tak apalah bang, tak payah sibuk-sibuk pasal sembahyang dia. Kan dengan kita tak dapat kuih petang-petang. Itu salah juga muslimat dirahmati Allah. Sama nak tegur anak, yang paling kita berat nak tegur yang paling banyak kirim duit tiap bulan. Mengaku je ibu-ibu dirahmati Allah. Allah ustazah, yang paling banyak 500 sebulan settle bil elektrik, Astro semua settle. Kalau dia tak ada merajuk, saya tegur dia tak sembahyang. Sebab dia kata kalau kakak tak sembahyang pun kakak bagi duit tiap bulan kan mak. Ini anak yang sudah mula bongkak dengan apa yang dihulurkan kepada ibu ayah. Kita cakap dengan anak-anak kita, bukan kamu yang bagi rezeki pada mak, bukan kamu, tapi Allah. Jangan pernah takut kalau anak-anak kita sudah tidak hormat dengan kita. Jangan pernah takut. Allah Ar-Razzaq tak pernah tinggalkan seorang hamba yang betul-betul menyembah Allah, tak pernah. Saya kesian kalau ada ibu yang jadi hamba kepada anaknya sendiri. Nampak kesalahan depan mata tak boleh tegur. Kesian ibu dirahmati Allah. Dia perlukan kita. Sebab tak ada orang yang paling ikhlas doanya selain daripada kita. Tolong cakap. Kita dah mengaji macam-macam siang malam, solat menyembah Allah. Kita dah ada kekuatan sebenarnya. Allah tunggu kita sampaikan sahaja. Tapi itu pun kita tak kuat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kesian anak-anak kita. Kita yang berbuat pun belum tentu syurga, apatah lagi mereka yang tak berbuat. Mak hargai, tapi macam mana kamu nak bagi makan anak-anak kamu kalau ini adalah duit yang tidak halal, yang Allah tak izin kamu mengambil sumber rezeki dalam keadaan macam ni. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini yang kita nak sampaikan, rasa bersalah pada anak-anak kita. Sebab apa? Sebab dia ditegur oleh orang yang bertanggungjawab melahirkan dia ke dunia. Jangan rasa berat. Jadi minta dengan Allah, ringankan lisan aku ya Allah. Beri kekuatan untuk menegur. Hujung minggu ni dia kata dia nak balik ya Allah. Aku nak cakap juga tentang benda ni ya Allah. Tak apalah aku kehilangan orang yang paling aku sayang di dunia. Jangan aku kehilangan redamu ya Allah. Ini kita minta dengan Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab bila mereka kehilangan kita, mereka akan rindu nasihat-nasihat itu. Berapa ramai sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita boleh bercakap benda lain. Tapi kenapa hal-hal yang Allah suruh cakap kita tak berani cakap. Itu yang kedua. Ketiga, jauh daripada Al-Quran. Pandang diri kita ni sahabat-sahabat dirahmati Allah sebagai hamba yang sentiasa dekat dengan Al-Quran. Ramadan, bulan Al-Quran diturunkan baru berakhir. Semua saya percaya yang ada dalam dewan ni sudah pasti pernah walau sekali khatamul Quran. Kalau tak khatam Quran pun, mengisi hari-harinya dengan Al-Quran. Sebab orang mengaji ni dipakat lama makin confuse, makin keliru. Dalam tanyalah ustaz, dia kata, biar tahu jangan keliru. Tapi ramai orang yang terlalu banyak mengaji, ustaz tu cakap macam ni, YouTube cerita macam ni. Lagi mengaji, lagi saya keliru Ustazah. Ada tak? Kan tak payah angkat tangan sahabat rahmati Allah. Saya lagi mengaji, lagi keliru Ustazah, tak faham. Lala saya tak datang dah majlis ilmu. Saya duk amal yang dulu kecil-kecil ustaz saya kat kampung tu ngajar, sudahlah. Ada orang mengadu kat saya macam tu. Sahabat, sebab tu kita kena sentiasa minta, tunjukkan aku jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam doa kunut pagi tadi kena sungguh-sungguh. Allahumma hdini fi man hadait. Berikan aku hidayah seperti mana orang lain yang engkau beri hidayah. Orang lain yang Allah beri hidayah tu golongan yang sudah confirm syurga. Faham maksudnya? Itu yang kita nak harapkan. Jadi kita selalu minta wahdini, wahdini, wahdini. Berikan aku hidayah ya Allah, tuntun aku dengan hidayah. Jadikan ini satu zikir supaya Allah selalu pimpin kita dengan petunjuk. Sebab dah level kita boleh mengajar, dah level kita hari-hari pergi majlis ilmu,
Allah boleh saja memesongkan hati. Sebab apa? Sebab kita tewas dengan bisikan syaitan. Satu kampung ni paling rajin kau je pergi majlis ilmu pagi, petang, malam. Nampak tak? Dulu kita tak pergi, syaitan kacau cara lain. Bila kita dah pergi, dia kacau cara lain. Hatta orang dah berada di saf sembahyang pun dia boleh kacau. Ini punya jahatnya iblis. Orang jahil dikacau cara lain, orang alim dikacau cara lain. Orang tak beramal cara lain, orang yang beramal cara lain. Matlamat dia satu, mesti jadi geng aku dalam neraka. Itu sebab beramal dekat nak mati, dia jadi makhluk yang paling bersungguh-sungguh untuk gelincirkan kita supaya tidak mati dengan syahadah. Wa na'udzubillah min zalik. Jadi sahabat-sahabat, jangan jauh daripada Quran. 1 Syawal kan? Tinggal dah kan, sebab pergi sembahyang raya, tetamu datang ramai, malam dah tidur lewat. Tak ngaji aku, padahal 27 Ramadan hari tu beria-ria, bunga telur, baju sedondon semua kan. Tak ngaji dah, muslimat dirahmati Allah. Raya kedua gagal lagi, raya ketiga gagal lagi. 27 Syawal yang hari tu khatam 27 Ramadan, sampai 27 Syawal satu muka surat tak baca Quran lagi, apa kes? Ramai yang mengaku macam tu. Ustazah, tadi saya dengar ceramah Ustazah, macam tahu je Ustazah ni duduk sebelah rumah saya ke apa? Dah memang sahabat dirahmati Allah, inilah senario yang syaitan suka melalai-lalaikan kita ni. Jadi Quran sekarang sangat mudah. Bukan mesti Quran Mashaf 30 juzuk tu dekat handphone pun, ya Allah, sambil menunggu ni. Kan apa salahnya kita kumat-kamitkan mulut kita dengan Quran? Masya Allah. Ustazah selalu cerita, saya bawa jemaah akhir Ramadan saya berbuka puasa di luar. Ingat lagi sahabat, bawa lah 2 van. Dua-dua Arab driver dia. Kita nak buat tahlil, biasalah kita ni kan sebelum maghrib nak buat tahlil dekat jamuan makan tu, dia tengok handphone, tengok kan. Jadi saya cakap kat ustaz, bang, kalau dia tak nak tahlil pun sebab dia tak nak ni, suruhlah dia simpan handphone tu ke tepi. Cuba abang ziarah untuk hati manusia bernama Muzayyanah tu. Tiba-tiba Ustaz Azwan pergi, dosa je, sangka-sangka buruk kat orang. Kenapa? Dia tengah baca Quran tu. Quran, dua-dua tu tengah tengok Quran dekat handphone. Astaghfirullahalazim. Ini saf. Sebab kalau aku tengah tak suka orang duk baca tahlil, tak apa-apa wirid ni bukan budaya aku contoh kan. Mungkin kita baca WhatsApp sahabat. Tapi dia baca Quran. Dalam tren baca Quran, sedang menunggu baca Quran. Subhanallah, bukan budaya kita macam tu. Sedangkan kita boleh jam, suami yang drive, kita boleh satu cerita. Lah, bercerai dah artis ni rupanya bang. Suami boleh tanya, siapa bercerai? Ni hari tu kata tak jadi cerai, ni dah cerai pula. Semua kita tahu. Allahu Akbar. Sebab tu pastikan dalam kereta kita satu Quran terjemahan tanpa wuduk kita boleh pegang kan muslimat. Di bahagian dapur ada satu Quran. Saya sampai rasa berdosa kalau Quran banyak di rumah tapi hanya duduk dalam almari. Sebab kita kan sangat-sangat jap-jap. Wah, tagging Quran. Bang, yang colour pink ni cantik pula. Boleh tulis-tulis nama pula. Kan beli lagi. Tapi bacanya tidak. Maka Ustazah Zai paling suka menghadiahkan Quran ke orang. Sebab apa? Sebab merasa bersalah. Waktu je yang kita suka baca. Saya dengan Ustaz memang Quran yang daripada zaman kami belajar dululah. Lunyai dah itu. Suka baca yang tu. Jadi bila orang bagi sahabat, orang tujuannya nak pahala. Jadi bila baru ambil, bawa naik bilik, hari ni nak baca Quran ni. Besok lusa tiba-tiba, oh kita nak pergi kat tempat tu. Saya nak bungkus lah, nak bungkus cantik-cantik. Saya dah baca sebulan, 2 bulan. Saya nak hadiah kat orang tu, tak conteng apa, tak lipat apa lagi ni. Mudah-mudahan orang yang menghadiahkan tu dapat pahala. Saya dah guna. Bagi lagi pada orang yang mungkin rumah terbakar, rumah banjir. Kan anak-anak nak sambung ke madrasah. Jangan bagi anak-anak tahfiz sahabat. Anak tahfiz, dia paling selesa Quran yang digunakan hafal hari-hari tu. Kan? Tapi anak baru nak daftar, masuk asrama baru kan. Yang tu kita hadiahkan. InsyaAllah sampai tingkatan 5 nanti lunyai dia pakai Quran kita ni. Kita bagi kat wakaf tahfiz. Budak tak guna sangat sahabat. Minta maaf sebut tak guna sangat. Sebab saya ada madrasah tahfiz yang mana orang hantar, kami pergi hadiah balik ke orang lain. Jadi yang dengar ni tolong mohon terasa, jangan hantar lagi dah lepas ni. Sebab anak-anak kami memang dah selesa dah pakai yang tu. Kadang-kadang koyak-koyak sebab kan dia ulang-ulang baca. Jadi untuk yang mereka hadiahkan, kami terpaksa buat kerja pergi hantar pula kat tempat lain.
Biasanya yang menggunakan Quran-Quran baru ni sekolah kebangsaan biasa sebab mereka ada jadual seminggu sekali, sebulan sekali, Ramadan baru tengok Quran tu. Tapi madrasah tahfiz ni daripada sebelum subuh sampai 10 malam nanti Quran. Depa pening kalau sekejap Quran baru, depa pening. Jadi begitu, kita yang tak beramal kita rasa syok nak hadiahkan Quran baru. Minta maaf saya kena sebut benda ni. Okey. Baik, surah Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha? Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataupun hati mereka sudah terkunci? Saya selalu sebut, bila saya mengajak orang tadabbur Quran, saya akan sebut afala yatadabbaruna al-Quran. Kamu tak explore, kamu tak perhati, kamu tak hayati ke Al-Quran tu. Kalau hanya dibaca, katanya Buya Hamka, dilagukan, dicantikkan, disedapkan suaranya, hanya dari kerongkongan keluar ke atas. Kan semakin bangga, semakin riak kalau tak jaga hati, semakin ujub suara aku yang paling sedap di sini. Hanya dari dada ke atas. Semoga para qari'ah kita tidak begitu sebab kita tahu mereka orang alim yang mampu menjaga hati. Tapi kita, sahabat-sahabat rahmati Allah, kita takut semakin orang puji, semakin kita jauh daripada niat sebenar kita baca Al-Quran. Maka kata Buya Hamka, jadikan Quran, sahabat-sahabat rahmati Allah, yang dibaca di lisan, keluar daripada kerongkongan, bukan dikeluarkan ke atas, tapi diturunkan ke bawah. Apa yang ada di bawah ini? As-sudur. Maknanya dada, qalb yang ada di dalamnya ini semakin tunduk kepada Tuhannya. Inilah hasil tadabbur Quran. Jadi tadabbur Quran, saya selalu sebut, itu yang keluar kalimah-kalimah yang orang selalu ulang. Tadabbur Quran leburkan takabur. Kalau makin sedap bacaan Qurannya makin takabur, itu bukan bersama Quran. Semakin bersama Quran sepatutnya takabur semakin lebur. Kemudian sahabat, dengan tadabbur iman kita semakin subur. Dengan tadabbur inilah bekalan utama nak masuk ke alam kubur. Jadi kita kena buat tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran. Faham Quran. Asatizah kita datang bersilih ganti untuk mengajak faham Quran. Tapi kita duk berlumba pakat nak khatam Quran. Jadi jangan perlekeh orang yang Ramadan hari tu tak khatam Quran. Saya kan baru balik dari Labuan. Ada satu soalan daripada 150 orang mu'allaf di Darul Kifayah Mawib Labuan. Dia angkat tangan, Ustazah saya nak tanya soalan. Betul ke kalau saya baca Quran kepada orang yang dah mati, bapak saya, mak saya? Dia tak cakap bapak mak sebab dia mu'allaf. Okay, mungkin saya baca Quran kepada orang yang dah mati, maksud dia. Ada orang cakap, dia kata Quran tu tak sampai, pahala tu tak sampai kepada si mati. Kenapa? Sebab saya belum khatam Quran. Kata kan? Pula dah. Apa hal pula kena mengena dengan khatam Quran? Sahabat. Jadi saya bahas secara, ialah dia mu'allaf kan, muslimat dirahmati Allah yang mudah faham. Memang pun ada pendapat yang mengatakan bacaan kita ni tak sampai pada si mati. Kecuali anak soleh dan solehah kepada ibu dan ayah. Sebab tu untung ibu yang rahimnya pernah mengandungkan hamba Allah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bukan sekarang anak kita tak nampak baca Quran hari-hari, tapi nanti di sana ketika kita dah tak boleh mengaji, dah tak boleh berdoa, beribadah untuk diri sendiri, bacaan dia walau Fatihah, walau sebaris ayat Quran, dia teringat akan mak dia, auto sampai. Hatta tidak hadiahkan kepada arwah mak si fulan, tak sebut nama, apa yang dia baca jadi penyejuk barzah ibu dan ayah, confirm. Tapi orang yang jiran pada jiran, anak murid Ustazah Zai mengaji untuk arwah Muzayyanah Abdullah, contoh yang muslimat dirahmati Allah, tak ada nas yang kata sampai. Kita tak nafikan. Tapi jangan belajar satu bab itu saja. Ada banyak yang Nabi ajarkan kepada kita, doakan si mati, doakan si mati. Maka bukankah Quran itu juga sebesar-besar doa? Jadi kita faham begitu dalam nak berhujah. Jangan, habis tu selama ni penatlah aku mengaji untuk si fulan. Buat 30 juzuk pula. Sia-sia. Jangan sebut perkataan sia-sia. Sebab kita yang baca, kita yang tamatkan seorang satu juzuk, kita dapat tak pahala? Dapat pahala. Kenapa kita sibuk sampai ke tak sampai, itu kerja Allah.
Kita sibuklah dengan kalau aku tak baca, aku tak dapat apa-apa. Aku baca, confirm aku dapat pahala. Bahkan kata Nabi, 1 huruf 10 pahala. Kita baca tadi 1 juzuk atas nama arwah sepulan-sepulan. Hatta datang si setan laknatullah ni kata, baca kunun, bukan sampai, buat penat engkau je. Sadaqallahul azim. Takkan kita gitu. Aku dah niat nak baca 1 juzuk, sampai ke tak sampai, yang penting aku baca. Yakin sahabat, sebab man amila salihan fali nafsi. Mu sedang buat baik tu, baiknya akan pulang kepada dirimu sendiri. Sampai tak sampai bukan kerja kita. Tapi kita kan anak, kita punya ibu ayah yang dah mati, bacalah Quran selalu. Confirm sampai kepada mereka. Allahu Akbar. Ini yang kita sibuk nak ambil kerja Allah, memang kita stres, penat. Jadi kalau orang tengok kita baca Quran, hang duk baca Quran bukan sampai pada sipulan. Itu kerja Allah pakcik, bukan kerja saya. Kerja saya adalah membaca, insya-Allah dapat pahala. Acik dah mengaji ke belum? Kau ni nak kenakan aku je tahu kan sahabat. Sebab orang kecam orang nombor 1, dia sendiri tak buat. Jadi kita beramal yakin dengan amalan kita. Jangan bila orang sebut sikit tak sampai pahala, dah sebulan tak mengaji. Dah tak pergi kubur. Sebab tu ada seorang anak perempuan yang tak kahwin semata-mata nak khidmat pada orang tuanya sampai meninggal dunia. Nangis-nangis jumpa ustazah. Ustazah, saya sedih. Saya seorang je perempuan dalam adik-beradik. Abang-abang semua dah kahwin. Jadi bila mak saya meninggal, bapak saya meninggal, seorang pak saudara saya ni cakap, kau tak payahlah lama-lama nangis atas kubur. Doa kau pun tak sampai pada mak ayah kau. Kau kan perempuan. Lelaki sampai. Perempuan tak sampai. Lah, pelik sungguh. Tuhan ke dia tu? Dahlah jaga mak sampai korbankan kepentingan diri sahabat kan. Saya kata kamu korbankan kelazatan diri kamu semata-mata nak khidmat pada ibu ayah. Allah tu tak buta, tak tuli. Kamu ikhlas hati, Masya Allah, syurga tempat kamu. Mustahillah Allah tak sampaikan apa amalan kamu kepada mak ayah kamu yang dah mati. Pasti sampai. Itulah, tapi dia kata tak sama anak lelaki dengan anak perempuan. Saya kata itu mazhab Jawa. Sekian dimaklumi. Kan ada orang Jawa kat sini, ramai yang menonton ni orang Jawa. Sahabat kan. Sebab kadang-kadang bila saya dengar di kalangan kelompok mereka, lah 4 orang semua perempuan. Rugilah tak ada anak lelaki. Siapa nak bacakan doa nanti lepas mati. Kecil hati mak tu sahabat. Kecil hati. Sebenarnya kalau lelaki ke perempuan buat, pasti dapat. Allah tu maha adil. Yang tak dapat, yang tak buat. Sekian dimaklumkan. Macam itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik. Seterusnya yang keempat, tidak ada masa memikirkan perkara agama. Tak ada masa fikir tentang perkara agama. Dakwah-dakwah ni biar bro Nasir lah. Biar dia lah fikir kan. Kita tak payahlah fikir. Kita fikir macam mana nak lakukan karipat pusing kita ni cukup lah. Kan sahabat-sahabat, sabar je lah. Maknanya dalam suratul Nahl ayat 108. Ulaika allazina taba'a Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. An-Nahl 108. Surah An-Nahl. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang ghafilun, lalai. Orang Penang cakap handuk ghaflah sangat pasal apa? Kan sahabat. Ghaflah tu benda macam lok-lak kan orang Kedah kan, sahabat-sahabat rahmati Allah. Jadi saya selalu gelak dengan suami saya. Oh, pandai orang Penang cakap Arab. Ghafilun. Dia sebenarnya orang yang lalai. Sahabat tak fokus dalam agama dia, Masya Allah. Tidak ada masa memikirkan perkara agama. Rupanya Allah dah kunci penglihatan, pendengaran dan hati mereka. Dalam bertadabbur Quran, dia boleh melawan Allah lagi. Pasal apa Allah kunci pendengaran, penglihatan? Macam mana Allah tak kunci? Sebab kamu tak bersungguh-sungguh ke arah itu. Faham ya muslimat? Allah tengok usaha kita. Macam tadilah peluang depan mata, tangga surau dekat tangga rumah. Azan tiap waktu, tapi kamu tidak mendatangi. Bila kita tak berusaha ke arah itu, Allah kata, aku bagi hang telinga, hang tak mau guna dengan azan dan terus pergi ke masjid. Aku bagi hang mata, tengok yang baik-baik, hang cari juga yang jahat-jahat. Aku bagi hang hati untuk cerahkan, pandangkan kebenaran, bukan tengok kepada kesesatan. Hang tak guna ke arah tu.
tak berusaha pun untuk jadi orang yang baik, maka Allah kata tak berfungsi, rosakkan saja, tutupkan saja fungsinya. Jadi dia tak dah mendengar perkara baik. Tak terasa dah walaupun orang cakap macam mana pun, hatinya tertutup. Faham ya sahabat? Jadi memang ada orang yang Allah sebut begini dalam Quran, jadi kita jangan pelik. Berani dia cakap macam tu ya Ustazah. Berani dia joget-joget depan TikTok, lepas tu boleh buat rumah berjuta-juta harga. Lepas tu suka hatilah. Ni kan I punya rezeki dia. Kalaulah Allah tak reda dengan rezeki I, takkan I boleh gaji anak orang kampung sampai 100 orang staff I. Kemain lagi sombong bahasa sahabat-sahabat yang rahmati Allah. Bila kita kata kamu orang yang derhaka kepada Allah, tak mengaku. Sebenarnya kita nak kata apa lagi? Ya Allah, jangan sampai mulut aku. Sebab tu sahabat mengajar bila kita jumpa macam ni, ampunkan aku dan ampunkan dia. Kenapa aku minta ampun? Sebab aku ternampak dosa yang dia buat tapi aku tak mampu tegur, ya Allah. Mau nak mampu tegur, mufti tegur pun dia buat dek, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan ampunkan dosa-dosa dia, ya Allah. Sebab kalau dia faham, dia tahu, dia takkan buat macam tu. Mulut je kata tahu, tapi sebenarnya dia tak kenal siapa Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan sungguh-sungguh, dia takkan macam tu. Dia belum kenal bagaimana Allah membalas. Dia belum kenal kalau Allah tak beri berkat dalam rezeki dia. Sebab tu dia kaya raya, tapi habis ke jalan-jalan yang Allah murka. Bertuahlah ibu-ibu kalau pendapatan kita sikit, berdikit-dikit, ikat perut kita. Tapi rasa cukup je besarkan anak-anak. Tak berhutang sana sini, tak meminta-minta. Kadang-kadang kita pelik kan? Habis dah anak kita bang, dah baling-baling topi, dah convocation kat universiti. Kan kita gadai tanah hari tu, ya Allah boleh tebus balik bang. Mana dapat rezeki ni? Yelah abang pun macam mimpi, Alhamdulillah. Barulah abang rasa lurus kalau abang nak mati. Macam tu orang Melayu sahabat. Kenapa rasa lurus pula bang? 4-4 dah masuk universiti belaka dah. Kalau seorang tak masuk universiti memang tak lurus lah mayat abang nanti. Astaghfirullahalazim. Kan sahabat? Mak-mak pun macam tu. Ustazah tolonglah Ustazah, nanti pergi Mekah naik Jabal Rahmah sebut nama anak saya. Seorang lagi tak kahwin Ustazah, dia kata kan. Alah cik doa cik lebih makbul lagi. Cik susah hati kalau cik mati dia tak kahwin macam mana Ustazah? Dah kenapa cik? Kan insya-Allah cik doa je yang baik-baik. Bukan semua orang kat dunia nak jodoh diberi jodoh, nak anak diberi anak, bukan semua. Cik doa dia dapat redanya Allah. Dia suruh kita doa Jabal Rahmah. 15 tahun dah saya buat kerja umrah, tak pernah naik Jabal Rahmah. Sekian dimaklumkan. Sebab tak ada fadilat apa sahabat. Tak ada nas mengatakan doa di Jabal Rahmah makbul doa. Yang saya tahu di sekitar Masjidil Haram ada banyak tempat mustajab doa. Baik iktikaf dalam Masjidil Haram. Dah disuruh doa dekat atas Jabal Rahmah, langsunglah saya tak doa untuk anak dia sebab saya memang tak pergi Masjidil Haram. Tapi kalau tak pergi Jabal Rahmah. Tapi kalau Ustazah tolong ya Ustazah, kalau Ustazah ingat tolong doakan anak saya sekian-sekian, auto datang. Allah teringat makcik tu, oh anak dia sekian-sekian. Doa muslimat dirahmati Allah. Tapi dia macam special, sebut nama anak saya di atas Jabal Rahmah. Memang saya tak pergilah. Sekian. Sebaik suami saya pun begitu, makanya dia pun tak pernah naik. Alhamdulillah kan. Kalau naik innalillah juga. Sebab ramai yang dekat atas tu kata doa-doa. Lah bini kau bukan naik pun. Di sinilah pertemuan Adam dan Hawa. Cerita tu bukan satu unsur yang tepat sebenarnya muslimat. Kan kita main suka dengar je. Entah daripada mana sumbernya pun wallahu a'lam. Okey, baik. Mana tadi lagi? Yang ketiga sudah. Yang keempat, tidak ada masa memikirkan perkara agama. Kelima, hidupnya hanyalah membuat sangkaan buruk kepada orang dan mencari salah orang. Wa na'udzubillah min zalik. Ayat ni sedikit panjang. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Suratul Hujurat ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zann. Inna ba'daz-zanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang beriman, kitalah tu amin.
Selalu rasa bila ayat diseru kepada orang beriman, Allah sedang cakap kepada aku ni. Jauhilah banyak dari prasangka. Sangka-sangka ni sahabat. Allahu Akbar. Syukur semalam saya dapat berita buku terkini saya Husnuzon dah berada di mesin cetak. Selesai dah. Tinggal nak dilancarkan. So itulah antara isi-isi nak membunuh prasangka supaya datang husnuzan. Sebab kebanyakan sangka-sangka ni kata Nabi SAW adalah dusta. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebahagian yang lain. Suka mengumpat, bercakap hal orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Orang yang suka mengumpat ibarat memakan bangkai saudaranya. Sahabat-sahabat, kan bangkai lembu pun kita tak lalu nak makan dan haram makan. Ini makanan utama orang yang suka mengumpat saudaranya, itulah nanti memakan bangkai saudaranya sendiri. Tentu kamu merasa jijik. Memanglah jijik ya Allah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Allah Maha penyayang. Dulu Ustazah buat macam tu, sekarang tak dah, tobat lahum dah, dia katakan sahabat. Jadi jangan buat dah, kerana kita sudah berazam untuk tidak buat perkara yang Allah sebutkan dalam suratul Hujurat tadi. Saya tutup yang ke-6 dan ke-7. Ke-6, tidak suka mendengar nasihat. Dalilnya Al-A'raf 179. Saya baca terjemahan sahaja. Dan sungguh akan kami isikan dalam neraka Jahannam ramai dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang yang lalai dari mendengar kebenaran. Kalau follow TV Al-Hijrah hari Ahad lepas, ayat ni kan yang saya bahas sahabat, dengan izin Allah, suratul Hujurat ayat 179. Allah, ini baru ciput je kita bacakan. Kalau kita rujuk tafsir, lagi rasa macam dush. Rupanya lebih teruk daripada binatang ternak. Kenapa Allah sebut kal an'am? Binatang ternak, ada lembu yang dipelihara oleh tuannya. Orang Melayu cakap, engkau ni dah macam lembu kena cucuk hidung. Makna tuan dia bawa ke mana ikut juga kan muslimat. Tapi ada manusia bertuhan tak mau ikut cakap Tuhannya. Lembu bertuan masih ikut cakap Tuhannya. Kambing sekali panggil saja balik kandang pukul 7 petang. Kan sahabat dirahmati Allah. Tapi manusia tak. Jadi bila kita baca tafsir tu lagi panjang lagi deep. Terasa Allah cakap ke aku. Terasa Allah sindir ke aku. Jadi kita malu nak meneruskan kehidupan dengan binatang ternak tadi. Sebab ada binatang ternak yang masih sayang anak. Tapi ada manusia yang hidupnya hanya untuk duit. Langsung tak ingat akhirat. Terakhir, tidak takut dengan mati dan azab kubur. Ibu-ibu nanti boleh rujuk surah As-Sajdah ayat 12. As-Sajdah ayat 12. Masya Allah indah. Waktu pertemuan hari ini, walaupun ringkas, sahabat kita dapat beberapa ayat Quran. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka berkata, wahai Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yakin, tetapi mereka sudah terlambat. Bila dah mati baru nak bagi tahu ke Allah, sekarang kami dah yakin ya Allah bahawa mati itu benar. Ada guna lagi ke muslimat? Itu baru betul nasi jadi bubur. Masih sedap dimakan, tambah cincang daging sebagainya, tuang kuah sup, bos sambal cili, sedap lagi. Tapi dah masuk dalam kubur, dah tak ada apa yang boleh di-repair dah muslimat dirahmati Allah. Allah cerita dalam Quran, rupanya ini tanda orang yang mati hati sebab dia tak takut dengan mati dan azab kubur. Tak percaya
Ustaz-ustaz cerita pasal alam barzah, pasal siratal mustaqim. Dia kata bila ustaz mati? Tak tahu pun ustaz mati, boleh balik cerita kat kami ni. Keluar perkataan ni di lisan orang yang namanya Islam, IC-nya Islam. Saya tak kata agamanya Islam orang macam ni. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Dia sindir para asatizah. Silakan Kak. Baik, terima kasih. Dia sindir para asatizah kan. Mati pun tak pernah boleh cerita tentang mati. Ini antaranya suratus Sajadah ayat 12. Allah yang cerita. Nanti bila kamu mati. Kan kamu beriman satu hari nanti kamu akan mati. Kenapa kamu tidak beriman dengan ayat-ayat Allah yang menceritakan tentang mati? Subhanallah, hanya Rasulullah yang pernah diperlihatkan syurga dan neraka bagaimana. Kita bukan Rasulullah. Sebab tu Nabi kalau nak nasihat sahabat, mudah je dia cakap. Kalaulah engkau melihat. Jatuh air mata dia kalaulah engkau melihat. Macam mak-mak kan, sebab bila nasihat anak, kau tak tua lagi. Kalau kau dah tua nanti kau rasalah apa yang mak cakap ni. Kan muslimat Allah, dia tak faham lagi ustazah, dia muda lagi. Saya muda dulu pun macam tu. Tapi moga-moga Allah panjangkan umur dia dalam berkat. Saya ni dah tua-tua baru nak belajar solat betul-betul. Kan muslimat, Nabi sampai jatuh air mata kalaulah engkau mengetahui. Sebab dia dah tahu dahsyatnya neraka. Sebab dia dah tahu betapa nikmatnya berehat di dalam syurga. Dia dah nampak semua tu dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Jadi dia nak sampaikan kepada kita. Lisan Nabi yang tak pernah berbohong. Tapi kita masih tak nak percaya. Manusia jenis macam mana lagi kita ini? Allahu Akbar. Semoga bukan kita yang mati hatinya. Kerana saya percaya ibu-ibu cintakan ilmu. Asal ia bersumberkan Quran dan hadis, lisan asatizah mana pun yang menyampaikan, tolong raikan. Mereka semua adalah hamba yang Allah beri satu anugerah kelebihan untuk menyampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita berguru dengan guru yang mursyid. Mudah-mudahan bukan saja kita diberi hidayah, tapi guru yang menyampaikan selalu dipimpin dengan hidayah. Sebab kita takut dia cakap syok sendiri je, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi jumpa orang-orang yang rajin datang majlis ilmu di Ipoh ni tak berani nak kelentong macam latahzan pagi-pagi. Kan, kenapa ustazah tak ada sinetron? Kan contoh. Kena bacakan ayat Quran sebab tak ada satu walaupun setitik silap dalam Quran. Muzayyanah Abdullah selalu buat silap. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, cukup untuk petang ni. Kalau ada yang jiwanya meronta-ronta sangat. Kalau saya tak tanya ni ustazah, saya rasa malam ni saya ngigau dah. Merangkak-rangkak saya turun katil. Boleh tak nak tanya satu soalan? Boleh. Tapi kalau saya tak mampu jawab, jemput lagi. Next edition saya akan jawab. Sila. Ada ke? Saya. Okey. Termasuklah doa pasangan hidup kepada pasangannya. Tak ada nas yang mengatakan sampai. Sebab tu di sana ada satu kelompok yang buat apa tahlil-tahlil ni, baca-baca ni semua tak ada makna. Akhirnya dia meraihkan orang buat kenduri arwah kan, orang Melayu 7 hari, 40 hari semua kan. Saya sahabat sangat tak tahu dah apa amal kami 5 beradik berbaki daripada 7 ni buat yang terbaik untuk almarhum ibu dan ayah. InsyaAllah. Takkan nak cerita semua dekat orang kan. Tapi punyalah kecaman. Kenapa tak ada 40 hari? Kenapa tak ada 100 hari? Wahabi kot mereka ni. Astaghfirullahalazim. Hang tahu tak Wahabi tu benda? Kami ni keluarga tahu dah. Kalau buat genap 40 hari tu yang nama Muzayyanah seorang tu entah duduk dekat Kemboja ke duduk kat mana. Kan adik-beradik lain ada pada hari 40 Muzayyanahnya tak ada. Hatulah tak bersatu hati adik-beradik. Astaghfirullahalazim. Kan? Jadi anak-anak ni dah ada agenda sendiri. Apa hadiah? Sahabat, bila pasangan kita tak ada, kita pandang, kita buat kenduri tahlil, bagi makan orang. Itu pahala bersilaturahim. Orang nak ucap takziah pada kita. Soal sampai ke tak sampai sahabat, kita hidup berapa tahun dengan pasangan kita tu. Aku jadi saksi ya Allah, walaupun orang tak tahu dia orang baik. Aku tahu sebagai isteri, setiap kali kita teringat baiknya itu, penyejuk barzah buat dia.
Dan andai kita isteri kan tahu dosa-dosanya yang pernah dibuat, kita beristighfar untuk dia, Allah mudah-mudahan menghapuskan dosa-dosanya. Dengan istighfar seorang isteri yang ikhlas menjadi suri hatinya selama ini. Sebab bila kita disakiti saat hidup, terkadang kita berdoa kepada suami kita. Kita tak doa ikhlas sangat. Tapi bila dah mati baru, ya Allah, kalau boleh korek balik kubur tu ya Allah. Kan sahabat? Baru rasa macam paling syahdu punya doa. Sampai ke tak sampai. Sebab tu saya kata jangan ambil kerja Allah. Nabi yang cakap suruh saling mendoakan. Yang hidup didoakan, yang mati didoakan. Jadi janganlah sahabat-sahabat kita, kalau tahu tak habis RM1,000 hari tu buat kenduri 7 hari. Jangan niatkan 7 hari, 40 hari tu sebab tak ada nas. Tapi sahabat-sahabat, ada kelapangan dah kebetulan kamu semua balik kampung ni. Mak ingat nak buatlah tahlil jemput orang masjid. Sahabat-sahabat, itu kan ibadah, pahala. Jadi maknanya bukan kita niatkan sempena bapak engkau dah genap 100 hari. Orang tua-tua kata mata dia dah hancur, badan dia dah hancur, kan dah jadi tanah. Itu kadang-kadang sahabat rahmat Allah. Jadi bukan itu iktikad kita. Jadi isteri terus doa kepada almarhum suami. Semoga kita direzekikan punya suami yang begitu walaupun dia dah beristeri lain. Kita takkan cemburu sebab kita dah mati. Dan percayalah dia buat kenduri arwah untuk kita. Isterinya yang sibuk tempah catering apa semua kan. Kita kat kubur agak-agak baik, tak payah kalau yang tempah catering semua tu bini baru. Ada ke kita daripada kubur? Tak ada kan muslimat? Allahu Akbar. Sebab kadang-kadang orang perempuan ni emosi dia sampai ke situ. Abang ingat, nak kahwin lepas saya mati boleh, tapi jual kereta ni. Nama saya ni nama saya. Jangan perempuan baru tu duduk sebelah. Kau nak bangkit dari kubur ke apa? Sekurang-kurangnya dia pakai kereta tu bawa ke masjid bersama dengan orang tu. Pahala pada siapa? Pada kita. Allahu Akbar. Sebab tu kena tinggal harta banyak-banyak, niat untuk manfaat selepas mati. Saya baru start kereta on the way ke sini. Yang saya cerita baru ni, anak murid saya meninggal dunia. Isyak saya pergi ziarah jenazah dia, suami dia WhatsApp. Saya bacakan ibu-ibu supaya menjadi contoh pada kita, Masya Allah, Tabarakallah. Sebab sayulah arwah sangat orang yang berinfak, yang baik. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Antara soalan, Ustazah, saya nak minta advice daripada Ustazah. Kan semasa arwah sakit, saya ni tolong urus duitnya untuk infak ke sana, sini. Dia sebutlah berapa tempat. So saya pun dah simpan akaun-akaun tu semua. Saya nak sambung infaknya menggunakan duit beliau. Adakah saya telah guna duit pusaka tanpa kebenaran, yakni penerima faraid? Dia dah mati, terputus. Kalau tidak ada wasiat khusus, sahabat-sahabat rahmat Allah, itu semua jadi hak waris yang ditinggalkan. Sebab tu kita masa hidup ni jangan takut nak bersedekah. Itu semua yang akan jadi jambatan di akhirat kelak. Sahabat, lepas mati belum tentu lagi anak kita tunai macam yang kita nak. Ni yang masuk join kat Ustazah Zai sehari RM1 tu teruskan. Sebab tu saya selalu terkejut. Arwah dah tiba-tiba setengah gosok. Kakak dia telefon. Bukan dia dah mati ke bulan lepas. Astaghfirullah, telefon. Rupanya anak dia pakai telefon arwah ni. Keluar gambar dia kan. Kejut. Padahal dah mati. Kan sahabat? Ustazah minta maaf saya mengganggu. Saya baru belik-belik telefon mak saya. Rupanya tiap bulan dia bank in. Ya Allah, kamu ni debau. Ustazah ingatkan mak kamu telefon daripada dalam tu. Dia pakai telefon mak dia. Baru belik-belik semua kan. Jadi saya nak teruskan Ustazah pakai duit saya pula. Tak ada masalah lah pakai duit dia. Sebab bukan duit si mati. So bila kita mati sahabat, ibarat bahasa mudahnya gigit jari. Mati dah aku ya Allah, harta aku banyak lagi. Jadi hak orang lain. Kalau dulu aku belanjakan ya Allah, meremang bulu roma kan sahabat. Pahala kita mungkin tak banyak. Kita mungkin akan dihumban ke kawah api neraka. Tapi di sana ada anak yatim. Ada orang-orang yang kita banyak sumbang dengan duit kita secara istiqamah. Jangan ya Allah, dulu aku tak ada rumah kalau dia tak bantu ya Allah. Ini yang kita harapkan. Semoga dimasukkan ke syurga tanpa hisab dengan kita infak di jalan Allah saat hidup. Jadi saya terangkat dia macam tu. Okey Ustazah, saya faham. Terima kasih banyak Ustazah. Ni sahabat jangan senang-senang je. Alah takkanlah tak baik Ustazah. Saya nak sambung je kebaikan dia. Tak. Yang ditinggal itu sahabat, semua dah jadi harta peninggalan. Wasiat pusaka. Kita tak boleh main guna-guna begitu saja. Tak payah cerita dekat ahli waris yang lain. Diorang bukan tahu pun duit dalam bank sekian-sekian.
Allah tahu tak? Allah tahu. Di mata kita nampak baik, tapi di sisi Allah tak jadi ibadah. Faham ya? Semoga Allah redha, semoga Allah ampun dosa-dosa kita. Kita tutup dengan doa. Saya. Ya, sebab tu ibu, kalau ada macam tu kita yang sedang hidup, tolong buat hitam putih. Walaupun bodoh-bodoh je, screenshot dekat WhatsApp ke zaman sekarang ni. Sebab mak kau ada 4 akaun, tapi dia dah bagi tahu ni, duit yang dekat BSN jangan kacau sebab tu untuk sekian. Orang dulu-dulu banyak yang hartanya jumut, beku, sahabat tak jadi apa sebab hanya cakap. Tak ada bukti. Jadi kita semua kena ada bukti benda tu. Barulah valid kalau kita nak jadikan itu sebagai hibah dan sebagainya. Wallahu alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu, Ya Allah. Jangan Engkau lepaskan kami daripada pandangan rahmat-Mu walau dalam sekerdipan mata. Kami pohon ampunkan segala dosa dan kesalahan kami yang tidak terhitung banyaknya, Ya Allah. Takutnya kami dimatikan dalam keadaan dosa-dosa kami yang tidak sudi Engkau ampunkan, Ya Allah. Maka ampunkan dosa-dosa kami sebelum tarikh kematian kami, Ya Allah. Ampunkan dosa-dosa pasangan hidup kami, suami kami, lelaki-lelaki yang melindungi kami, Ya Allah. Kasihani mereka yang terpikul di atas bahu mereka pelbagai tanggungjawab yang akan ditanya satu persatu ketika berseorangan berdiri di hadapan-Mu di mahsyar kelak, Ya Allah. Kasihani suami kami, berikan mereka petunjuk, hidayah dan taufik-Mu agar mampu mereka memimpin tangan-tangan kami ke jalan-jalan syurga-Mu, mampu mereka menarik tangan-tangan kami daripada jurang-jurang api neraka-Mu, Ya Allah. Kami pohon ampunkan juga dosa-dosa anak-anak dan seluruh keturunan kami, Ya Allah. Kasihani anak-anak kami yang hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah dan mihnah. Lindungi anak-anak kami daripada tergelincir daripada landasan Quran dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunkan juga dosa-dosa ibu dan ayah kami, Ya Allah. Mereka yang sedang tua, sakit, lemah dan uzur di penghujung usia. Beri kesihatan yang baik kepada ibu ayah kami, Ya Allah, agar terus-terusan mampu beribadah sehingga ke akhir hayat mereka, Ya Allah. Ibu dan ayah kami yang telah berada di barzakh, Engkau lapangkan kubur mereka, Engkau terangkan kubur mereka dengan cahaya Rabbani-Mu, Ya Allah. Kasihani ibu dan ayah kami seperti mana mereka mengasihani kami sewaktu kami kecil dahulu, Ya Allah. Kami rindu ibu dan ayah kami, Ya Allah. Kami rindu ibu dan ayah kami, Ya Allah. Kami rindu ibu dan ayah kami, Ya Allah. Kami pohon kepadamu, Ya Allah, air susu ibu yang mengalir di seluruh tubuh jasad kami. Jadikan semua itu sebagai asbab dosa-dosa ibu diampunkan, Ya Allah. Keringat ayah yang mengalir kerana membesarkan dan memberi nafkah kepada kami. Jadikan semua itu sebagai asbab dosa-dosa ayah diampunkan, Ya Allah. Engkau temukan kami dengan mereka yang kami rindui ini di kampung akhirat kelak, di tempat yang paling penuh dengan istirahat, itulah syurga, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Cita-cita kami sama, Ya Allah. Engkau kabulkan, ingin baik di dunia, ingin baik di akhirat, dan jauhkan kami dari azab neraka-Mu yang menyala-nyala, Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kasih. Alhamdulillah. Silakan. Banyak orang boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustazah. Sama kasih. Tak nak cakap apa lagi dah. Ustazah ada bawa ada bawa produk sikit tu. Lepas tu kami pun nak bagi hadiah. Siapa beli produk Ustazah, kami bagi souvenir kit Darul Taklim tu. Oh, Masya Allah. Souvenir kit. So siapa beli produk dengan Ustazah, apa produk tak kisah, bungkus keropok leko pun kita bagi hadiah. Keropok leko tu sikit sangat. Bila saya cerita-cerita orang Ipoh sibuk lah nak rasa. So mana yang ada je lah dapat. Apa-apa produk hari ni. Iya. Beli je barang Ustazah, kita bagi hadiah. Wah,
Dan penjaganya hari ini adalah Azina Ahmad, Kak Imah kita, Masya Allah sedang pegang handphone tu. Sebab Jaja tak ada, tim khidmat KL tak ikut. Sebab Ustazah nak honeymoon dengan Ustaz kan. Jadi tak boleh siapa kacau. Jadi Kak Imah pun kacau kat meja depan tu je. Sekian dimaklumkan. Lepas tu ada satu lagi, nak minta jasa baik, yang parking kereta kat sebelah bangunan ni, dengan parking motor, minta tolong ubah sebab dia nak turun barang. Sebab sebelah ni sekolah kapak, motor dengan ni, lepas tu masuk balik. Jangan turun balik. Kita tolong ubah sebelah ni. Bangunan sebelah. Bangunan sebelah ni dengan motor sekali. Nanti boleh masuk balik. Okey, sebelum Bro Nasir teruskan dan sebelum saya macam perasan yang kat tangan dia tu nak bagi kat saya, macam perasan Jadi saya nak persilakan dulu Ustaz Azwan untuk sampaikan sumbangan bukan daripada Ustaz-Ustazah, tapi saya mengucapkan tahniah ramai kita ni hampir 1,000 orang yang menonton hari ini menjadi saksi bahawa RM1 sehari kita bukan saja menerbangkan jemaah umrah ke Baitullah, tapi bila Ustazah terlibat dengan kerja dakwah dan Ustazah melihat sendiri antara usaha seperti Bro Nasir buat ni, maka petang ni kita serahkan cek olok-olok RM5,000 kepada Darut Ta'lim dan nanti kita transfer saja terus ke akaun. Alhamdulillah. Dipersilakan Ustaz Azwan. Siapa nak ambil gambar? Ada juga. Apa lagi? Siapa semua kat O? Mana tak ada siapa nak sudi ambil gambar ya? Senyum je lah. Ustaz ambil. Baik. Senyum-senyum. Macam dia nanti jadi tak handsome kalau bercakap. Okey, comel. Alhamdulillah. InsyaAllah, tabarakallah. Oh, kena naik. Terima kasih banyak, Asmaul Husna. Yang ini, saya order sebenarnya. Sini. Mana sini? Oh, okey. Lagi satu, ni ada lagi saya order tadi. Ini ada lagi, ada tinggal lagi 2. Harga dia RM99. Siapa nak boleh beli. So duit tu kita masuk ke tabung terus. Cantik. Tepah kat mana ni? Ada kawan. Oh, ada ni di Darut Ta'lim punya. Okey, syukran. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Apa lagi Okey, itu je lah kot. Ada majlis apa-apa salam ambil kat tengok balik tu ikut Ustazah. Apanya? Tak ada nak salam ke apa pun. Tak. Saya memang suka salam orang. Okey, kita stop dulu live. Terima kasih yang join secara live. Ya astagfirullahalazim. Takut balik. Takut tak balik. Takut tak balik ya. Siapa-siapa ambil lah gambar. Ini macam agenda wajib kan. Lepas tu tak ada orang nak ambil gambar. Itulah yang. Tolong kali ni kejap. Dia dah finish ke belum? Dah off ke belum? TikTok. Ya je lah. Dah off tu. Tak apa. Okey lah dah tu. Ni kat ni dia. Okey dah. So kita relax-relax, jangan kerumun Ustazah, ikutan. Yang sementara tu yang duduk belakang boleh makan dulu, relax kan. Okey? Boleh, mari. Memang Ustazah ada tapi jangan kerumun. Kita ambil. Saya sudah bayar kat Ustaz. Saya boleh ni Ustaz boleh. So, yang kat belakang tu relax-relax, boleh ni kita santai-santai je.